Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita akan bersambung pembelajaran kita tentang buku catatan pertama. Hari ini kita akan lihat bagaimana untuk mencatat terus niaga ke dalam jurnal am. Okay, jadi masih lagi menyambung dengan soalan kedai Corona Go Away. Kita lihat soalan. Maklumat berikut dipetik daripada buku kedai Corona Go Away dalam bulan April. Baki aset dan liability pada 1 April 2020. Okay, di sini kamu dapat lihat senarai RTM jabat sehingga ke modal. Ini adalah senarai baki aset dan liability. Jadi untuk senarai ini kamu kena buat satu catatan yang dipanggil catatan permulaan. Okay, di mana kamu perlu senaraikan balik ke semua item yang tersenarai di situ ke dalam jurnal am mengikut ciri-ciri ataupun sifat mereka. Jadi seperti yang kamu sedia maklum, dalam persamaan perakaunan kita ada aset sama dengan liability tambah equity pemilik. Okay, di mana aset berada di sebelah debit. Okay, jadi daripada senarai ini, item alatan jabat sehingga ke akaun menerima, kita akan masukkan ke sebelah debit dalam jurnal am. Di senarai ini kita tidak ada liability, tapi kita ada modal. Modal itu equity pemilik adalah item yang berada sebelah kredit persamaan perakaunan. Jadi modal ini kita akan masukkan sebelah kredit. Okay, kita lihat catatan dalam jurnal am. Okay, biasa kita masukkan tarikh itu April 1. Tersalin balik semua senarai itu. Yang debit kita letak rapat dengan garisan margin tepi itu, alatan pejabat. Kemudian kita ada inventory, tunai di tangan, kita tulis sebagai tunai saja. Okay, tunai di bank kita tuliskan sebagai bank. Akaun menerima kita boleh tulis sebagai kedai Zara sahaja, ataupun kamu boleh tulis penuh akaun menerima kedai Zara. Dan item modal sebab dia kredit kita jarakkan sedikit daripada garis tepi itu, dan kamu masukkan angka-angka RM-nya ke dalam lajur yang berkenaan. Jadi untuk alatan jabat sehingga ke inventory sehingga ke akaun menerima kita masukkan ke sebelah debit. Okay, tunai 500 debitkan, bank 24,500 debitkan, akaun menerima kedai Zara itu 2,000 kita debitkan, dan akhir sekali modal kita kreditkan 34,100. Okay, kemudian kita tulis keterangan ringkas. Biasanya ayatnya ialah baki aset dan liability pada tarikh ini. Okey, itu adalah dipanggil catatan permulaan. Kita lihat berniaga yang berikutnya. Perniagaan membeli meja dan kerusi pejabat bernilai 3,000 secara kredit daripada perabot mewah enterprise. Jadi di sini kata kuncinya ialah beli meja dan kerusi dan juga secara kredit daripada perabot mewah enterprise. Okey, jadi kita kena lihat di sini kamu perlu mahir sistem catatan bergu. Kamu perlu kenal pasti item mana yang akan di debit dan juga di kreditkan. Jadi perniagaan membeli meja dan kerusi. Okey, meja dan kerusi ini adalah aset. Jadi aset bertambah. Dan yang kedua kita membeli secara kredit. Perabot mewah enterprise itu adalah liability. Jadi liability juga bertambah. Jadi pada sistem catatan bergu, apabila aset bertambah kita akan catat sebelah debit, dan apabila liability bertambah kita akan catat sebelah kredit. Okey, dalam jurnal am, tarikh 7 hari bulan. Okey, membeli meja dan kerusi kita gunakan akaun ledger yang sesuai, iaitu perabot.
dan akaun bergunya itu Perabot Mewah Enterprise. Kita letakkan nama kedai tersebut. Dan masukkan angkanya itu RM3,000 mengikut lajur masing-masing. Perabot lajur sebelah debit, Perabot Mewah Enterprise lajur sebelah kredit. Tuliskan keterangan yang sesuai. Mungkin kita boleh tulis balik ayat soalan itu. Beli meja dan kerusi secara kredit. Okey, itu urus niaga yang kedua. Kita lihat urus niaga seterusnya. Pemilik telah mengambil barang niaga untuk kegunaan anaknya. Okey, kata kunci yang pertama ialah barang niaga dan yang kedua ialah pemilik telah mengambil untuk kegunaan anaknya. Okay, dia apabila melibatkan urus niaga ambilan untuk kegunaan peribadi, kita akan anggap ia sebagai ambilan. Apabila melibatkan barang niaga, kita akan rekod ke dalam akaun belian. Okey, jadi di sini kita boleh faham macam inilah. Ambilan itu adalah kontra kepada ekuiti pemilik. Jadi akaun ambilan kita akan catat sebelah debit. Manakala apabila pemilik mengambil barang niaga, kita akan tolak daripada akaun belian. Maka akaun belian kita akan catat sebelah kredit, iaitu pengurangan dalam akaun belian. Okey, di catatan dalam jurnal AM seperti berikut. 15 hari bulan. Okey, kita debitkan ambilan. Okey, ambilan bertambah didebitkan kontra kepada ekuiti pemilik. Kemudian kita akan kreditkan akaun belian. Apabila kita mengambil barang niaga, kita akan tolak daripada akaun belian. 350 letak di lajur yang berkenaan. Okey, keterangan ringkas yang kita boleh tulis. Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi. Okey, dan kita lihat urus niaga yang terakhir untuk contoh hari ini. Pemilik membawa masuk sebuah mesin pencetak milik peribadi untuk kegunaan perniagaan bernilai 400. Okey, kata kunci pertama ialah mesin pencetak. Dan lagi satu, kita kena baca frasa ayat. Bawa masuk sesuatu aset milik peribadi. Okey, jadi untuk yang saya warnakan biru itu bawa masuk aset milik peribadi. Yang ini kita akan rekod sebagai pertambahan dalam modal. Manakala mesin pencetak ini adalah aset, okey, aset bertambah. Jadi kita tengok catatan bergu lah. Aset bertambah kita akan catat sebelah debit. Modal itu ekuiti pemilik apabila bertambah kita akan catat sebelah kredit. Okey, di jurnal AM 18 hari bulan. Okey, untuk mesin pencetak kita lihat di soalan kita telah ada akaun alatan pejabat. Jadi mesin pencetak itu kita akan rekodkan sebagai alatan pejabat. So didebitkan dan catatan bergunya adalah akaun modal. Okey, masukkan angka 400 ke lajur yang berkenaan mengikut baris akaun tersebut. Alatan pejabat di sebelah debit, modal di sebelah kredit. Okey, kamu boleh tulis keterangan ringkas. Kita boleh salin balik ayat soalan. Bawa masuk mesin pencetak milik peribadi.
Okey, jadi itulah contoh beberapa urus niaga yang saya guna bincang hari ini. Cara-cara kita merekodkan ke dalam jurnal AM. Dia bermula daripada catatan permulaan. Kemudian ada 3 contoh urus niaga lain untuk yang kamu rujuk. Yang penting di sini adalah jurnal AM memerlukan kamu mahir sistem catatan bergu kerana ia memerlukan kamu tahu akaun mana yang akan didebitkan dan akaun mana yang akan dikreditkan. Okey, takat itu saja untuk video kali ini. Sekian. Terima kasih semua.